Alright, kita akan start kembali. Yang baru masuk, selamat datang. So, kita akan belajar bermula dengan tema kedua untuk jadual yang baru ni. Okey. So, cikgu akan mulakan kembali aktiviti yang kita akan belajar pada hari ini. So, sila dengar. Tema 2, halaman 16. Bantu diri anda. Aktiviti 1. Dengar dan kenal pasti isu yang dikemukakan dalam bahan. Aktiviti 2. Berbincanglah tentang isu tersebut dengan menggunakan berbagai ujaran. Aktiviti 3. Andaikan rakan anda mengalami tanda-tanda masalah kemurungan, jelaskan langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk membantunya. Okey, jelas Okay, bagus. Okay, sila dengar. Syumi, tahukah awak tentang apa yang berlaku kepada Risha? Saya nampak dia seperti gelisah dan tidak tenteram. Ketika saya menegurnya, dia tidak mempedulikan saya. Setahu saya, Risha suka menyendiri akhir-akhir ini. Semalam, dia seakan-akan cuba melarikan diri daripada saya. Padahal, saya tidak buat apa-apa kesalahan terhadap dia. Bahkan hari itu, saya dan kawan-kawan mengajaknya bermain monopoli. Tetapi, dia tidak mahu sertai kami. Hairan betul. Sebelum ini, dia amat menggemari permainan ini. Berdasarkan apa yang awak cakap dan saya lalui, saya rasa dia mengalami kemurungan. Oh, patutlah dia kelihatan pucat sekali. Jika hal ini dibiarkan, dia akan menghadapi gangguan kesihatan. Bukan masalah itu sahaja, Simi. Dia juga akan mengalami kemerosatan prestasi pelajaran. Seterusnya, tentu dia akan mengalami perasaan rendah diri dan terlibat pula dalam masalah yang lebih teruk seperti ponting sekolah. Berdasarkan pembacaan saya, ada juga orang yang mengalami kemurungan ini terlibat dalam pengambilan darah atau alkohol. Lebih teruk lagi, ada yang bertindak membunuh diri. Alamak, kita mesti membantu dia dengan segera. Apa yang patut kita buat? Okey, so dengar adakah perbincangan ini terlalu laju ataupun awak nak dengar lagi sekali? So dengar setakat ni Okey, alright. So cikgu ulang lagi sekali. Cikgu nak awak kalau boleh take note apa nota-nota yang ada dalam perbualan di antara dua orang ini. Siapa nama dia, karakter dia. So boleh Okey, cikgu ulang lagi sekali. Ni lebih kurang 2 minit je perbualan ni. So, sila fokus dengar. Kalau boleh volume awak tu awak maksimumkan lah. Maksimumkan. Okey. Alright. Siapa pula tu yang terleft tu? Mungkin lain tak kuat kot dekat bekuk kan. Right. Cikgu dekat Batu Pahat ni. Dekat rumah cikgu. Cikgu bukan dekat sekolah. Okey, so sila dengar lagi sekali aktiviti kita. Awak mendengar. So, lepas ni kita akan bertutur. Cikgu akan tanya awak. Alright. So, sila ready. Bersedia. Okay, mula. Tema 2, halaman 16. Bantu diri anda. Aktiviti 1. Dengar dan kenal pasti isu yang dikemukakan dalam bahan. Aktiviti 2. Berbincanglah tentang isu tersebut dengan menggunakan berbagai ujaran. Aktiviti 3. Andaikan rakan anda mengalami tanda-tanda masalah kemurungan, jelaskan langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk membantunya. Syumi, tahukah awak tentang apa yang berlaku kepada Risha? Saya nampak dia seperti gelisah dan tidak tenteram. Ketika saya menegurnya, dia tidak mempedulikan saya. Setahu saya, Risha suka menyendiri akhir-akhir ini. Semalam, dia seakan-akan cuba melarikan diri daripada saya. Padahal, saya tidak buat apa-apa kesalahan terhadap dia. Bahkan hari itu, saya dan kawan-kawan mengajaknya bermain monopoli. Tetapi, dia tidak mahu sertai kami. Hairan betul. Sebelum ini, dia amat menggemari permainan ini. Berdasarkan apa yang awak cakap dan saya lalui, saya rasa dia mengalami kemurungan. Oh, patutlah
seolah dia kelihatan pucat sekali. Jika hal ini dibiarkan, dia akan menghadapi gangguan kesihatan. Bukan masalah itu sahaja, Simi. Dia juga akan mengalami kemerosotan prestasi pelajaran. Seterusnya, tentu dia akan mengalami perasaan rendah diri dan terlibat pula dalam masalah yang lebih teruk seperti ponting sekolah. Berdasarkan pembacaan saya, ada juga orang yang mengalami kemurungan ini terlibat dalam pengambilan darah atau alkohol. Lebih teruk lagi, ada yang bertindak membunuh diri. Alamak, kita mesti membantu dia dengan segera. Apa yang patut kita buat? Okey, alright. So, awak sempat tak salin apa maklumat-maklumat yang telah dibincangkan dalam perbualan ini? Okey, alright. So, kelas, yang ini cikgu akan teruskan aktiviti kita yang kedua, iaitu bertutur. Kalau ikutkan, cikgu nak awak dengan pasangan awak bincang apa yang dibincangkan dalam ni. Okey. Alright. So, berdasarkan perbualan tadi, di antara Xiumi dan siapa? Tidak dinyatakan dekat situ nama dia. Cuma mereka membincangkan tentang siapa? Siapa tahu? Dayalini. Dayalini. Okey. Xiumi membincangkan dengan kawan dia tentang seorang rakan dia, iaitu siapa nama dia? Dayalini ada tak situ? Okey. Saya tak dengar nama je tu. Oh, tak dengar Okey. Okey, alright. Siapa yang tahu? Xiumi, tu cikgu dah beritahu lah. Xiumi berbincang dengan rakannya berkenaan dengan seorang kawan ni. Siapa nama kawan dia tu? Ni kira macam watak lah dalam dialog kita ni pada hari ni. Dia berbincangkan tentang seorang rakannya yang bermula dengan R nama dia. Risha. Ya? Risha. Siti Nur siapa ni? Nama ni? Najiha Siti Nur siapa ni yang jawab ni? Risha. Okey, jawapan itu adalah jawapan yang tepat sekali. Bagus So awak peka, awak alert dengan perbualan tu. So bagus. So betul. So dia membincangkan tentang Risha. Risha tentang Risha. Okey, cikgu tulis tentang Risha. Sebab cikgu suka tanya cikgu tulis kat sini tentang Risha. So awak boleh ingat lah. Okey, kemudian sebelum ni Risha ni dia seorang yang ceria dan dia suka bermain permainan apa? Cikgu nak tanya Dayang. Dayang, ada tak kat situ? Adik, kejap. Okey, alright. Okey, Dayang, dia suka bermain apa sebelum ni? Risha ni. Tadi Siti Nur Najiha dia dah bagi tahu, nama dia Risha, bagus. Alert. Okey, apa Dayang? Sebelum ni Risha ni seorang yang ceria dan dia suka bermain permainan Monopoli. 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 Ya, betul. Bagus. Tepat sekali jawapannya. Suka monopoli. Monopoli. Okey, tahu permainan monopoli tu? Dia ada melibatkan pergerakan, melibatkan awak kena berfikir, okey. Beli dan jual okey, right. Tu faham okey. So, sejak kebelakangan itu, kawan dia dan Xiumi dia dah dapat lihat reaksi ataupun perbuatan Risha ni seperti berlakunya kemurungan. Okey, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, kemurungan ni apa kelas? Orang yang apa? Suka menyendiri. Okey, itu dia punya tanda-tanda dia. Okey, thank you Farah, betul. Okey, orang kemurungan ni dia dapat murung ni setelah berlakunya apa? Setelah berlakunya tekanan ataupun kita panggil stres yang berlaku ke atas diri dia. Jadi bila orang mengalami stres yang mereka tidak dapat
dia tidak dapat cegah, maka lama kelamaan dia akan menjadi murung. So murung ni dia dah lebih kepada selepas stres, kesan stres, dia akan melakukan kemurungan. Jadi apa yang berlaku pada Risha yang pertama? Yang ni cikgu bagi tahulah lepas cikgu akan tanya. Yang pertama, dia punya wajah dia kelihatan pucat, seperti mana yang telah dibincangkan tadi dalam perbualan. Tadi cikgu ulang 2 kali kan. So apa yang Siume dan kawannya tu lihat Risha, muka Risha itu pucat. Dan ada beberapa tanda yang berlaku ke atas Risha itu. Kat sini yang cikgu tengok, yang cikgu dapatkan pasti ada 4 tanda yang berlaku. Dan juga mungkin ada perkara yang mereka ramalkan berlaku kepada Risha. Okey. So yang pertama, cikgu nak tanya, mesti awak dengar tadi kan? Yang perbualan yang di akhir perbualan tu. Mungkin dalam 20 saat yang terakhir tu, kat situ banyak isi-isi penting yang ada di dalam perbualan tu. Okey, seterusnya cikgu nak tanya tanda-tanda yang berlaku kepada Risha. Okey, cikgu nak tanya Jia Ying. Xin Jia Ying. Okey, Xin Jia Ying, apakah tanda yang pertama yang berlaku kepada Risha? Kat situ ada tak Xin Jia Ying? Ni ada muka ni, ada apa ni? Okey, Xin Jia Ying, apakah tanda-tanda yang berlaku kepada Risha? Yang awak dengar tadi. Ada tak kat situ Xin Jia Ying? Ya, cikgu. Okey, alright. Okey, apa? Tahu tak? Sudah senyap pula Xin Jia Ying. Xin Jia Ying ada tak kat situ? Okey, ada 4 tanda-tanda yang berlaku kepada Risha. Alright. So antaranya apa? Dengar tak? Okey, senyap pula Xin Jia Ying. Okey, yang seterusnya cikgu tanya Aiman. Aiman Nur Hifisan. Okey. Aiman, ada tak kat situ? Ada. Okey, bagus Aiman. Steady mana? Okey, apakah tanda-tanda yang awak dapat dengar? Cikgu saya dengar ni lah yang diorang bincang tadi. Apa tanda-tanda dia? Merendah diri. Ya, betul. Tepat sekali. Yang pertama, merendah. Cikgu duduk sini lah. Nanti awak dapat tengok. Merendah diri. Okey, terima kasih Aiman. Betul. Ada yang dia sebutkan kat situ. Merendah diri. Okey, terima kasih. Okey, yang kedua, cikgu nak minta. Okey, terima kasih Aiman. Betul jawapan awak. Cikgu nak tanya yang kedua. Cikgu nak tanya Liu Jiai. Okey, Liu Jiai, apakah tanda-tanda yang Ponteng sekolah. Ya, tepat. Ponteng sekolah. Ponteng sekolah. Okey. Alright, terima kasih Liu Jiai. Okey, yang seterusnya, yang ketiga. Okey, yang ketiga ni yang ketiga ni, apa yang Siume dan kawannya itu meramalkan yang boleh berlaku ke atas Risha. Ni Risha tak buat dulu ni. Dia tak buat lagi, tapi dia boleh meramalkan apa yang Risha akan buat bila kemurungan ni tak dapat dibendung. Okey, ada kat sini ada 2, kat sini ada 3. 2 atau 3 tak apa. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Tan Chu Kuan. Okay, Tan Chu Kuan ada tak kat situ? Ada. Okey, bagus Tan Chu Kuan. Okey, apakah yang diramalkan yang akan berlaku kepada Risha kalau tak bendung stres ni ataupun kemurungan? Okey, apa jawapan awak Tan Chu Kuan? Ada tak? Dapat tak? Awak WhatsApp member awak ke tu? Yang awak tahu. Dia ada 3 dekat sini. Tan Chu Kuan. Okey, tahu ke tak? Kalau tak tahu tak apa. Awak bagi tahu. Cikgu tak tahulah cikgu. Tak dengar. Tak tahu. Oh, tak tahu. Okey, alright. Okey, tak tahu. Awak bagi tahu lah. Okey, tak apa. Cikgu tak marah pun. Tapi nanti kita akan semak kembali. Okey,
Kemudian seterusnya cikgu nak tanya Farah Syuhada. Apa yang Apa akan cikgu? jawab soalan dia, apa yang Syume dan rakannya ramalkan yang akan berlaku kepada Risha ni kalau dia tak bendung dia punya kemurungan? Gangguan kesihatan. Gangguan kesihatan. Dekat sini dia tak ada maklumkan. Tapi apa yang awak bagi tahu tu betul, secara fakta dia betul. Tapi dari segi perbualan ni tak ada dalam ni. Dia tak masukkan lah. Okey, cikgu beritahu yang pertama, dia ada 3 tu. Okey, alright. Okey, yang pertama yang dia beritahu kat situ, perkara yang mungkin akan berlaku, yang dah berlaku tu yang kawan awak sebut tadi tu. Yang cikgu tulis kat sini. Merendah diri, ponteng sekolah, Okey, perkara yang mungkin akan berlaku yang pertama tadi, okey, akan berlakunya kemerosotan pelajaran. So itu adalah tanda-tanda murung lah. Tapi yang ini yang belum berlaku dalam perbualan itu. Okey, alright. Siapa tahu lagi yang seterusnya? Yang paling bahaya sekali. Pengambilan dada. Ya, Enjiawi, betul. Jawapan awak betul. So awak dengar apa yang dibincangkan tadi. Okey, pengambilan dada. Okey. Dan yang ketiga apa? Yang last sekali dalam perbualan tadi. Yang Bunuh diri. Okey. Okey, Aiman apa Aiman? Bunuh diri. Ya, betul. Membunuh diri. Wah, baguslah. So ni nanti untuk PT3 nanti awak akan ada ujian lisan. So macam inilah lebih kurang. Dia akan bagi tahu teks, nanti akan ada soalan. Tapi kat sini tak adalah soalan. Cikgu tanya secara direct je pada awak, secara langsung. Okey, jadi semua yang kita bincangkan ni ada dalam perbualan tadi. Okey, boleh Okey, so kat sini yang pertama, perbualan di antara Swime dan kawan dia berkenaan tentang Risha. Risha bukan Farisha, Risha. Farisha kelas awak. Okey. Farisha, awak ada adik Ada cikgu? Atika kan? Cikgu ada ajar dia sejarah. Tapi sekarang dah tukar dah cikgu. Cikgu Wisa pula dah ambil. Itu cikgu ajar tingkatan 1 semua kelas. Okey, kejap. Anak cikgu bangun. Okey, alright. Kejap Kejap, seminit tau. Awak jangan ni pula. Boleh pergi minum kejap. Okey, sekejap iklan. Okey. So awak masih bersama dengan cikgu lagi Alright. So seterusnya kita dah bincangkan tadi, Risha ini dia dulu suka main monopoli tetapi sekarang sudah tidak. Kemudian kelihatan muka dia pucat. Okey, kemudian apa yang dibincangkan lagi? Okey, terdapat perkara-perkara yang berlaku ke atas Risha, antaranya yang ni, dia seorang yang merendah diri, kemudian dia ponteng sekolah. Kemudian perbincangan tersebut dilanjutkan, apa yang dia beritahu perkara yang boleh berlaku ke atas Risha. Yang pertama, kemerosotan pelajaran. Ini semua ni adalah isi-isi penting sebenarnya. Okay, kemudian boleh terlibat dengan pengambilan dadah. Dan juga yang terakhir sekali, sekiranya tidak dapat dibendung juga akan berlakunya aktiviti yang paling dahsyat lah, iaitu membunuh diri. Jadi kelas, bila kita belajar ni, kita akan mengambil pengajaran juga tentang apa yang kita belajar ni, supaya awak tak terlibat lah sampai ke arah bunuh diri. Okey, so kita tengok. Okey, awak nak cikgu ulang kembali ke perbualan ni? Apa yang disebutkan tadi semua ada. Okey, cikgu rasa aku tak perlu ulang balik lah perbualan tadi.
Jadi kalau awak nak, boleh. Cikgu boleh ulang balik. Okey. Seterusnya kita akan tengok di muka surat 16 ni, kat sini ada beberapa maklumat berkenaan tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Awak tengok kat sini, usah biar kemurungan menghantuimu. Tengok gambar belakang ni. Ni gambar orang murung lah biasanya. Masuk dalam bilik gelap, kemudian menyendiri, tak mau bercakap. Dalam kelas 3 Ungku Aziz, ada tak yang pernah mengalami kemurungan? Kemurungan ni dia bukan stres tau. Dia lebih daripada stres lagi. Dia level atas lagi daripada stres. Kalau stres tu biasalah. Murung. Siapa yang pernah berlakunya kemurungan pada diri dia? Ada tak? Kalau ada, awak kena ambil maklum lah apa yang kita belajar ni. Okay, alright. So, cikgu harap tak ada lah kalau ada tu, mesti ada sebab dia. Itu mungkin awak tak nak cerita pada kawan-kawan awak lah. Yang itu awak boleh cerita dengan orang yang rapat dengan awak. Okey. Awak tengok Okey, kemurungan. Apakah yang perlu anda tahu tentang kemurungan? Okey, yang pertama. Sila baca. Gina. Adik situ Gina. Yang pertama ni apa? Sesuatu penyakit dan bukannya kelemahan karakter individu. Ya, ia adalah satu penyakit yang awak tak nampak tapi dia ada. Macam mana awak tahu dia ada? Berlakunya tanda-tanda tu yang kita sebut ni. Yang kita tengok tadi yang kita dengar tadi. Okay, terima kasih Gina. Okey. Kemudian yang kedua, limpesan. Yang kedua, tengok ni. Apa? Baca. Limpesan. Yang kedua ni apa? Menyebabkan seseorang mengalami kesedihan yang berpanjangan. Okey, terima kasih limpesan. Suara emas tu okey. Alright. Tak apa. Dengan kelas cikgu memang suka tanya. Supaya apa? Supaya kita santai-santai dan kita belajar. Kita dapat faham apa yang kita belajar. Okey, menyebabkan seseorang itu mengalami kesedihan. Sedih. Yang berpanjangan. Apakah yang maksud berpanjangan tu? Dia lebih berapa hari? Kalau awak tengok. Siapa tahu? Dayang. Berapa hari Dayang biasanya? Hello. Ada tak kat situ? Okey, kesedihan ni dia bukan saja sehari, 2 hari, 3 hari. Mungkin lebih seminggu. So kalau awak ada mengalami benda ni, awak dalam kategori murung. Dah lebih seminggu masih sedih lagi. Biasa ni berlaku kepada orang yang putus cinta lah. Kalau tak dibendung boleh jadi murung. So bahaya pernah tak putus cinta? Kan? Mana tahu Sing Jiaing dengan Tan Chu Kuan ke pernah break So burung. Contoh bukan betul-betul. So burung sedih lebih daripada seminggu. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari tu biasa. Biasa sebagai kita manusia, kita ada perasaan. So yang kedua, yang ketiga, hilang minat terhadap aktiviti yang digemari. Contohnya macam Malaysia tadi. Dia gemar bermain monopoli. Jadi dia dah hilang minat tentang apa yang dia suka sebelum ni, aktiviti yang dia suka. Contohnya kalau kita sebelum ni awak suka apa? Suka berbual dengan kawan awak ceria. Tapi bila keadaan yang berlaku pada diri awak tu mengakibatkan awak tak suka dah buat benda tu, awak tak peduli dah, dan awak mengasingkan diri awak. So itu yang dimaksudkan. Yang keempat, boleh dialami oleh sesiapa pun. Tengok ni, nombor 4 ni. Boleh dialami oleh sesiapa pun. Sesiapa pun boleh kena, termasuklah cikgu. Cikgu yang cakap ni pun boleh kena penyakit murung ni, yang tak nampak tapi dia ada. So
Contohnya macam ustaz, macam mak ayah awak pun boleh berlaku ke atas mereka. Once kalau dia manusia, boleh berlaku ke atas dia. Kalau haiwan cikgu tak tahulah. Cikgu tak ada pengalaman. Okey, kemudian yang kelima ni, jangan risau. Kemurungan ini boleh dirawat. Siapa yang rawat kemurungan ni? Cikgu nak tanya Lim Chin Seng. Lim Chin Seng ni yang kembar kan? Lim Chin Seng. Okey. Lim Chin Seng ada dekat kat situ? Lim Chin Seng. Kenapa cikgu? Oh, kenapa? Okey. Cikgu tanya. Cikgu tanya. Nombor 5 ni diberitahu penyakit kemurungan ini boleh dirawat. Soalan cikgu, siapa yang boleh rawat penyakit kemurungan ni? Okey, siapa yang boleh rawat penyakit kemurungan ni? Lim Chin Seng, jawapan awak apa? Siapa? Siapa yang boleh rawat sakit ni? Kalau biasa kita demam, yang merawat kita adalah doktor, betul? Okey, kalau murung ni siapa yang boleh rawat diri kita? Okey, Cik Sam mungkin dia tengah fikir lagi. Okey, siapa? Cikgu open kepada semua. Siapa yang boleh rawat sakit murung ni? Okey, kelas. Ada tak? Ni mesti malu-malu ni nak jawab ni. Najihah. Okey, Najihah, siapa yang boleh rawat sakit murung ni? Ada tak dekat situ? Najihah. Orang sekeliling. Contohnya contohnya siapa? Orang sekeliling awak siapa? Ibu bapa. Okey, boleh. Okey, terima kasih Najihah. Betul jawapan tu. Ibu bapa boleh rawat. Okey, cikgu tambah lagi. Untuk kemurungan ni, yang paling utama yang boleh rawat awak sebenarnya adalah, okey, tengok ni. Ini yang nombor yang seterusnya. Dailini jawab dekat bahagian chat ni. Betul. Pakar sekretari, itu betul. Itu adalah orang yang berotoriti ataupun orang yang sesuai. Kalau dekat sekolah siapa? Kalau dekat sekolah, awak akan berjumpa dengan cikgu kaunseling. Betul. Cikgu kaunseling ataupun cikgu judi lah. Tapi sebenarnya dalam konteks awak yang lebih matang ni, sebab awak dah tingkatan 3 kan. So awak dah ke arah yang lebih matang, remaja yang lebih matang berbanding yang tahun lepas lah. Tahun lepas tingkatan 2 kan. Ini tingkatan 3. Sebab tu kita punya perbincangan lebih mendalam. Okey. Yang boleh merawat diri awak yang sebenarnya yang paling ampuh sekali adalah diri awak sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara inilah yang kita akan belajar lepas ni. Apa yang perlu awak buat. Okey, alright. Tapi kalau awak tak boleh lagi, awak masih sedih lagi, mungkin dibantu oleh ibu bapa awak, rakan sekeliling dan juga pakar psikiatri. Bila awak jumpa dengan pakar psikiatri ni, dia dah melibatkan yang lebih parah lah. Contohnya awak dah kena ambil ubat tenangkan diri dan sebagainya, ubat tidur. So tak naklah berlaku macam itu sekali. Okey, seterusnya nombor 6. Proses pemulihan memakan masa. Ya, betul. Sebab apa yang berlaku pada diri awak ni, dia akan kita panggil sebagai trauma. Trauma. Awak akan rasa benda tu menghantui awak. Yang mengakibatkan semuanya awak berubah dari ceria kepada sedih, murung, daripada suka, awak benci. So dia berlaku perkara yang sebaliknya. Okey, seterusnya nombor 7. Okey, nombor 7 cikgu nak minta Yap Yishun. Yap Yishun. Okey, nombor 7. Baca nombor 7. Yap Yishun. Ada tak kat situ Yap Yishun? Ada. Okey, bagus. Okey, baca nombor 7 ni. Sokongan apa?
Sokongan berbagai pihak amat penting bagi memudahkan proses pemulihan. Okey, terima kasih Yap Yishun. Bacaan yang semakin bagus. Okey, untuk pengetahuan awak, once cikgu sebut nama awak ni, cikgu dah terbayang dah muka awak. Yang ada dalam kelas cikgu ni lah. Yang ada lebih kurang dalam 18 orang ni. Cikgu dah terbayang dah muka awak. Sebab cikgu dah pernah ajar awak kan. Okey, ni siapa baru masuk ni? Iskandar. Baru masuk. Iskandar lewat masuk kelas ni. Iskandar, kelas pertama. Okey. Alright. So nombor 7, sokongan pelbagai pihak amat penting bagi memudahkan proses pemulihan. Proses membaik pulih orang yang murung ni. Pemulihan lah kita panggil. So sokongan perlu. Kalau tak ada sokongan itu makin lambatlah proses pemulihan tersebut. Jadi yang ke-8, tekanan perasaan akan menyebabkan kemurungan menjadi lebih teruk. Seperti yang dalam perbualan tadi, yang cikgu pasang tadi tu, sehingga boleh mengakibatkan membunuh diri. So itu dah titik yang terakhir lah untuk kemurungan, bunuh diri. So janganlah ada yang terlibat dengan bunuh diri. Dengar cakap cikgu, masalah, kesedihan tak akan berlaku berpanjangan. Dia hanya sementara saja. Sekiranya awak akan buat apa yang kita akan bincangkan selepas ini. Okey, jadi perkara-perkara ini hanya sementara. Ia boleh dirawat dan awak jangan terlalu rasa ini adalah dunia pengakhiran kami. Kita boleh dirawat. Okey, kita tengok macam mana cara nak rawat. Apakah yang perlu anda lakukan jika anda mengalami kemurungan? Jika cikgu ke awak ke mengalami kemurungan. Ada 7 perkara kat situ. Awak boleh tengok. Yang pertama, ini adalah aktiviti-aktiviti. Bila aktiviti-aktiviti, dia akan ada perkataan-perkataan kata kerja di sini. Dalam ni awak akan tengok. Sama-sama kita bincangkan. Kita boleh tengok juga tata bahasa di bahagian maklumat tersebut. Okey, yang pertama, kalau awak mengalami kemurungan, perkara yang pertama awak kena buat adalah bercakap ataupun berkongsi perasaan dengan orang yang anda percayai. Ikutlah awak percaya siapa. Tapi kadang-kadang ni kawan-kawan yang rapat awak ni pun tak boleh percaya. Betul tak? Kan? Kawan-kawan awak yang rapat tu lah yang akan tikam awak. Tu contohlah. Bukanlah cikgu suruh awak tak percaya kawan awak. Kalau yang bagus tu percayalah. Terutamanya lelaki. Kalau perempuan mungkin dia lebih baik, lebih close. Tapi cikgu tak tahulah kan. Alright. So yang pertama, bercakap atau berkongsi perasaan dengan orang yang anda percayai. Awak boleh luah, awak boleh cakap dengan kawan awak. Okey. Alright. Okey, itu yang pertama. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey. Yang kedua, dapatkan bantuan profesional daripada pegawai kesihatan ataupun doktor. Seperti mana yang Dayalini sebut tadi, iaitu tengok ni yang ditulis, pakar psikiatri. Itu adalah orang yang profesional, pegawai kesihatan ataupun doktor. Okey. Alright, itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Jiawi sila bacakan yang ketiga. Okey, Jiawi ada tak sini? Ada sini kan? Okey, sila bacakan yang ketiga ni, teruskan. Cikgu, mana yang ketiga? Yang ini, yang cikgu tunjuk ni. Ni. Teruskan aktiviti yang anda sukai atau cari alternatif lain jika aktiviti sebelum ini tidak lagi sesuai. Okey, terima kasih. Bacaannya bagus, lancar. Aktiviti yang awak buat tadi tu, contoh macam Risha tadi, dia buat apa? Monopoli kan? So, kita teruskan aktiviti yang dia suka. Sebab setiap orang berbeza apa yang dia suka. Okey. Atau cari alternatif lain jika aktiviti sebelum ini tidak lagi sesuai. Contohnya bosan dan tak best. Okey, contohnya cikgu nak tanya Aiman. Aiman, kalau awak mengalami tekanan, apa yang awak buat? Ha, Aiman. Tak tahu cikgu.
Takkan awak tak pernah stres? Mesti pernah stres kan? Contohnya Pernah. awak putus cinta. Putus cinta dengan siapa? Putus cinta dengan Wara Mahfuza. Ada tak sini? Ada. Tak ada yang sini. Wara Mahfuza. Mana Wara Mahfuza? Ada tak? Tak ada pun Wara Mahfuza. Dayang, mana member awak ni? Tak masuk kelas cikgu. Dia lain tak kuat ego. Lain tak kuat. Dia duduk mana? Gua. Dia belum keluar lagi. Belum keluar dari gua. Ayo. Mana Wara Mahfuza? Cikgu macam tak perasan kelas dengan dia sebelum-sebelum ni pun tak ada. Okey, sebab bila cikgu bagi tugasan dekat WhatsApp, itu dah lebih kepada tugasan dah. Cikgu tak ada terangkan, kita tak ada berinteraksi. Mungkin pemahaman awak kurang lah kalau macam itu. Okey, alright, itu selingan dia. Okey, Aiman. Cikgu tanya balik tadi. Apa yang awak akan buat kalau awak stres? Bukan murung lah, stres lah. Murung tu dah teruk lah. Solat ego. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagus Jawapan yang sangat selamat iaitu solat. Bagus. Betul lah. Cikgu setuju dengan jawapan tu. Okay, cikgu tengok yang bukan orang Islam pula. Cikgu nak tanya Dayalini pula. Dayalini dah mana Nirosha ada tak? Nirosha namanya siapa? Nisha Nirosha pula. Nisha ada tak sini Nisha? Oh, Nisha tak masuk kelas cikgu. Cikgu nak tanya Lim Pesan lah. Okay, Lim Pesan. Kalau awak stres, awak buat apa? Ya, dengar muzik. Apa? Okay. Pulang balik, cikgu tak dengar. Dengar muzik. Oh, dengar lagu, dengar muzik. Okey, bagus. Itu pendekatan yang bagus juga. Dengar muzik. Muzik pun ada pelbagai jenis. Ada yang heavy, ada yang slow rock, jazz. Tengok, kita minat yang mana, boleh? Jadi benda-benda tu, bila cikgu tanya tu, bila awak jawab, maksudnya nanti awak punya cara berfikir awak akan fikir. Dan benda ni bagus untuk awak buat karangan awak. So, bila awak buat karangan nanti awak akan banyak dapat contoh, awak boleh dapat banyak huraian dan sebagainya. Sebab poin yang ketiga tadi, yang Encik Awi baca tu adalah teruskan aktiviti yang anda sukai. Kalau contohnya awak suka solat, awak bolehlah solat sunat, solat taubat dan sebagainya. Kalau awak suka dengan muzik, awak teruskan dengan muzik. Yang best lagi, awak buat perkara yang dapat release tension awak tu, dapat buat pemuliharaan tu, dengan cara awak berbuat dengan kawan awak yang awak percaya. So itu lebih baik. Okey, sebab murung ni ataupun stres ni awak tak elok lama-lama. Sebab bila lama-lama nanti akan jadi murung. Jadi awak kena overcome dia. Awak kena macam mana? Overcome ni awak kena buat supaya tak jadi murung tu. Tu bahasa mudahnya lah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, sentiasa berhubung dengan keluarga atau sahabat anda. Sebab perkara yang berlaku kepada orang murung adalah dia suka isolate. Isolate ni dia suka menyendiri, masuk dalam bilik, tutup kunci pintu, tak nak orang berbual dengan dia. So jangan. Jadi apa yang perlu buat, kita ubah tu, sentiasa berhubung dengan keluarga atau sahabat anda. Okay. Untuk aktiviti hari ni, kita tak ada nak tulis, tak ada nak buat karangan dan sebagainya. Kita lebih kepada membaca, kita lebih kepada mendengar, kemudian kita ulas, kita cakap. Sebab aktiviti kita hari ni adalah bercakap. Sebab tu cikgu suka tanya. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, yang kelima cikgu nak minta Gina. Baca Gina yang kelima. Makan dengan teraturnya dan tidur dengan secukupnya. Okey, makan dengan teratur, tidur dengan secukupnya. Ada dua perbuatan dekat situ. Yang pertama apa? Makan. Okey, makan tu kata apa? Siapa tahu? Syura. Cikgu tak tanya Syura lagi. Syura. Ada tak tanya Syura? Ni nama ada ni? Dayang tulis. Syura Adila. Dia cari line. Cari lain pula. Okey. Alright. Dayang lah, kita tanya Dayang. Okey, Dayang. Poin yang kelima ni ada dua kata kerja yang kita dapat kena pasti kat sini. Apakah itu kata kerjanya? Kata kerja ke Perbuatan. Awak dah belajar ni tahun lepas.
Okey, nombor Pergi 5 ni. makan. Apa kata kerja dia? Dia makan kan? Betul. Makan yang pertama, yang kedua apa? Kata kerja dia. Tidur. Ya, betul. Bagus. Bila cikgu tanya tu, benda penting lah. Kata kerja. So, makan dengan teratur, maksudnya dengan adab lah. Dengan tertib. Kalau yang orang Melayu, baca doa, duduk. Lepas tu yang biasa lain semua orang buat, apa, duduk, basuh tangan. So, makan dengan perlahan-lahan. So, itulah maksud dengan makan dengan teratur. Dan tidur dengan secukupnya. Berapa masa yang secukupnya tidur? Khairul Iskandar. Bermaksud tadi kan? Ini soalan tepat ni. Tepat kepada awak ni, Khairul Iskandar. Apa soalan ni dulu? Sedua? Membangun tidur lah? Tak, jauh. Apa cikgu? Okey. Okey, kat sini dia tulis tidur dengan secukupnya. Okey, bila masa yang secukupnya tidur? 8 jam sehari. Okey, mantap. Jawapan yang tepat sekali. Bagus, 8 jam sehari. So, kalau tidur kurang daripada 8 jam, contohnya main game, sampai pukul 4-5 pagi, ML. Tapi rank tak naik juga kan? Okey. So, tidur pagi, dah terlewat masuk kelas. Contohlah, bukan awak. Contoh. Jangan marah. Contoh je ni. Okey. Okey, untuk makluman awak, sekolah kita akan hantar satu tim sukan. Cikgu baru daftarkan semalam. Yang jadi ketua dia Zahari. Zahari ni kelas tingkatan 3 Ibnu. 3 Ibnu, kelas sebelah awak. Dia dengan tim-tim dia lah. Ada 5 orang pemain, seorang simpanan. Yang simpanan ni kelas awak ni. Siapa nama ni? Faris. Ada tak sini Faris? Mana Faris? Ada cikgu. Okey, Faris pun akan join team. Yang ni peringkat negeri So cikgu dah daftarkan, cikgu harap diluluskan lah ataupun diterima. So ada 128 sekolah. So ini juga adalah aktiviti-aktiviti yang sebenarnya positif kalau kita buat betul-betul lah. Okey, itu selingan lah. Okey, kemudian yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ke-6. Okey, Faris, yang ke-6 apa? Faris, baca yang ke-6 ni. Yang ke-6. Yang teruskan aktiviti ni. Itu yang ke-6. Yang cikgu tunjuk ni. Ni. Yang cikgu tunjuk ni. Bersenam secara teratur. Ya, bersenam secara teratur. Walaupun kalau awak tengok, sekarang ni musim apa? Musim PKP, betul? Tapi dia tidak membataskan supaya awak tak boleh bersenam. Sebenarnya boleh bersenam. Awak boleh bersenam dekat depan rumah awak. Awak jangan cuba ni je lah, buat perkara-perkara yang contohnya awak main bola dekat padang ramai-ramai. So, yang tu tak boleh lah setakat ni sebab aktiviti berkumpulan tak boleh. So, bersenam secara teratur. Bila awak stres, bila awak murung, awak kena bersenam. Okey. Dan yang terakhir adalah elakkan pengambilan alkohol ataupun dadah. Dadah mungkin awak tahu. Alkohol tu apa? Arak. Ya, arak. Okey, mungkin yang Melayu, mungkin awak jarang lah tengok orang minum arak. Mungkin pelajar Cina ataupun pelajar India, dia pernah tengok orang minum arak secara live ke, secara depan. Sebab mungkin dalam ahli keluarga ke ataupun orang yang lebih dewasa, mungkin tu mereka boleh ambil arak. Jadi benda itu awak tak boleh ikut, terutamanya awak yang bawah 18 tahun. Sebab dia akan ada side effect dekat diri awak. Faham So alkohol ni benda yang boleh memabukkan. Ni alkohol ni arak lah. So kat situ, so janganlah ambil benda-benda ni, alkohol, dadah dan juga rokok. Tak perlu ambil. Elakkan pengambilan alkohol ataupun dadah. Okey, alright kelas. So hari ni kita dah settle untuk apa yang kita bincang kat sini. Jadi awak kena tahu 8 perkara tentang kemurungan dan juga perkara yang awak perlu buat. Okey, kat sini cikgu nak tanya, bila kat sini tulis apakah yang perlu anda lakukan ni, apa yang awak boleh fahamkan?
isi-isi ni adalah isi-isi apa? Langkah-langkah apa? Langkah-langkah mengatasi kat situ. Ataupun apa? Cara-cara mencegah ataupun mengalami kemurungan. Kat situ awak boleh taruh. So ini semua adalah isi-isi penting dia kat sini. Tapi kita bukan nak belajar karangan lah. Yang ini bila awak menganalisis tentang bahan rangsangan yang telah ada di depan kita ni. Okey. Jadi untuk hari ni awak dah mendengar tadi yang pertama, awak dah dapat semua. Cikgu dah tanya, boleh jawab, bagus. So kat sini awak punya markah untuk penguasaan TP awak ataupun band awak, semua cikgu bagi 4 kat sini. Dan sebab sini nanti cikgu kena tandakan awak punya band, awak punya markah. Okey, 4. Yang boleh jawab ni cikgu bagi 5 lah. Okey, kemudian seterusnya bertutur, cikgu ada tanya setiap orang, awak boleh jawab. Bagus. So awak akan dapat 3 dah ke atas. 4 lah. Kebanyakannya 4 lah. Okey. Untuk hari ini itu saja. Cuma mungkin ada sedikit nota lah untuk awak buat, supaya nota ini awak boleh gunakan untuk buat karangan nanti. Boleh? Boleh So nanti bahasa Melayu macam biasa, awak akan ada beberapa buku tulis dan latihan untuk tingkatan 3. Awak boleh sambung je buku yang cikgu ambil tu. Tapi yang ini bukan buku tata bahasa. Awak buat dekat buku karangan. Boleh? Tapi awak tak perlu buat karangan, hanya buat nota saja untuk hari ini. Boleh tak? Boleh. Okey, keluarkan buku karangan, buku karangan tingkatan 3, buku tulis awak tu. Cikgu nak awak dapatkan apakah yang dimasukkan dengan kemurungan ni, 8 ni, buat dalam peta minda, buat cantik-cantik. Kemudian yang kedua, apakah yang perlu anda lakukan jika anda mengalami kemurungan? Buat ini, ada 7 ni. Buat dalam peta minda, cantik untuk tugasan hari ini. Boleh? Okey. Alright. Kemudian cikgu akan tamatkan kelas ini lepas ni. Tapi selepas itu nanti cikgu akan berikan latihan tata bahasa. Mungkin kesalahan ejaan je ataupun kesalahan bahasa. Cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp kita. Itu adalah bekalan kerja rumah awak untuk kita bincangkan kelas yang akan datang. Okey, boleh? Okey kelas. So cikgu harap awak faham. Okey, setakat ini saja. So jangan lupa tugasan awak hari ini muka surat 16 ni. Okey, alright. Kemudian cikgu akan berikan sedikit latihan kesalahan bahasa ataupun kesalahan ejaan dekat dalam grup WhatsApp awak. So awak buat dalam buku latihan tata bahasa tu. Okey, boleh kelas untuk hari ini? Okey, cikgu rasa itu saja. Awak boleh buat lepas ini. Sebab lepas ni cikgu akan tamatkan kelas. Awak akan buat lepas ini menggunakan waktu bahasa Melayu. Okey? Alright, cikgu takkan buat kelas sampai habis lah. Ni kita 2 jam kan patutnya kan. Cikgu akan buat sejam. Kemudian lagi sejam tu awak buat latihan yang cikgu berikan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang masuk kelas cikgu. So cikgu catatkan lebih kurang 19 orang yang hadir. Okey, selepas siap kerja rumah, awak boleh hantar dekat Google Classroom ataupun awak boleh WhatsApp cikgu personal. Awak hantar personal cikgu. Cikgu, ni tugasan saya. Okey, boleh Okey, setakat ini ada soalan tak? Dayang? Farisha? Dayalini? Faris? Enjiawi? Cikgu. Tak ada. Ni Pesan? Nim Kiseng? Gina? Yujai? Aiman? Skandar? Okey, apa Skandar? Cikgu, tadi saya pergi tandai. Yang tadi kerja yang pertama apa cikgu? Alamak, kita andai. Okey. Cikgu ulang balik Yang pertama, walaupun aktiviti kita hari ini adalah mendengar. Tadi awak dah buat mendengar. Mungkin Iskandar tak sempat lah. Sebab tadi cikgu ada pasang rakaman. Okey, mendengar sudah. Kemudian bertutur. Sepatutnya awak dengan partner awak. Tapi sebab kita kelas baru, norma baru, so cikgu tanya secara lisan dekat awak. Okey, jadi aktiviti ataupun tugasan awak untuk hari ini, yang pertama ni, dapatkan 8 poin yang pertama ni tentang apakah itu kemurungan. Kemudian yang kedua, apakah yang perlu anda lakukan. Ada 7 ni. Buat dalam peta minda dekat dalam buku karangan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti cikgu akan berikan latihan seperti biasa. Seperti mana yang awak belajar tingkatan 1, tingkatan 2.
Tiada 3. Formatnya sama, PT3 bahagian tata bahasa akan ada soalan kesalahan ejaan ataupun kesalahan bahasa. Yang tu cikgu akan berikan latihan dekat WhatsApp awak nanti. So nanti awak boleh tengok, awak boleh buat dalam buku tata bahasa. So 2 saja. Okay, boleh Iskandar? Okay, Yap Isu ada soalan? Farah? Najiha? Okay, Tan Chu Kuan? Okay, alright. Okay, terima kasih yang masuk kelas kita pada hari ini. Kalau tak ada apa-apa, kita akan tamatkan kelas kita. Dan lepas ini, waktu BM masih ada lagi kan? Cikgu nak awak terus buat apa yang cikgu maklumkan tadi. Boleh So, kalau boleh, itu saja untuk hari ini. Syura masih tak dapat masuk lagi. Nanti Dayang minta terangkan daripada Syura lah. Okey, boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. So, kita boleh bersurai dan terus buat latihan waktu BM ni. Sebab awal sampai pukul 10.30 kan? 10.30, 11.30. Okey, so boleh bersurai. Bye-bye. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa tugasan jangan lupa. Okay.